Dimulakan awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagi tuan-tuan bila para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung balik perbincangan kita dalam mazhab Syafi'i ini. Kita masih lagi dalam pengenalan kepada mazhab yang kita pegang, yang kita amalkan secara meluas di tanah air kita ni. Kita masuk dalam tajuk berkaitan dengan kitab-kitab Imam Syafi'i. Apakah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Mengikut sebahagian ahli sejarah bahawa beliau menyusun 13 buah kitab di dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, usul dan sastra serta yang lain-lain. Antara kitab Imam Syafi'i yang lain adalah Al-Risalah yang mana membicarakan tentang ilmu usul fiqh. Beliau menyusun kitab Al-Risalah sebagai menerima permintaan Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, kerana beliau adalah imam bagi ahli hadis pada masa itu. Manusia dapat menerima dengan baik kitab ini dan berbagai-bagai pendapat manusia tentang kitab ini. Abdul Rahman bin Mahdi Sa'id Al-Khattab rahimahullah memandang tinggi terhadap kitab Al-Risalah. Seterusnya mereka yang ada pada masa itu serta selepasnya. Al-Muzani berkata, aku membaca risalah sebanyak 500 kali. Setiap kali aku membacanya, aku dapati hukum-hukum yang baru. Beliau berkata lagi, aku membaca kitab risalah sejak 50 tahun dahulu, dan setiap kali aku membacanya, aku mendapat satu perkara baru. Masya Allah. Ini kitab risalah. Risalah ni satu karya, kata orang, karya agung lah, magnum opus, karya agung yang ditulis Imam Syafi'i, dan beliau sebagai orang yang maksudnya bukan beliau mengasaskan ilmu tu. Usul fiqh ni memang dah ada lah di zaman sahabat pun, mereka dah ada ilmu usul fiqh, tapi beliau orang pertama yang membukukan. Walaupun ada yang kata Imam Abu Hanifah sudah membukukan kitab ataupun ilmu usul fiqh, tetapi karya beliau tu tidak ditemukan, tak sampai kepada kita. Jadi satu-satunya kitab usul fiqh generasi awal yang sampai kepada kita ni adalah karya Imam Syafi'i sendiri. Imam mazhab yang lain, mereka tidak ada karya usul fiqh mereka, walaupun mereka adalah para mujtahid yang menyusun ilmu usul fiqh tu adalah anak-anak murid mereka yang datang kemudian. Tapi Imam Syafi'i, kelebihan beliau sebagai seorang mujtahid, dan beliau meninggalkan metod apa kita kata pengistibatan hukum, cara-cara nak berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk mengeluarkan hukum, dan bagaimana nak mengeluarkan hukum apabila ketandusan nas. Jadi nas ini adalah raw material, bahan mentah tuan-tuan. Al-Quran yang kita buka bila kita baca kan, dia memang pedoman, tetapi untuk mengeluarkan hukum dia masih lagi dianggap raw material, bahan mentah, yang kita kena ada tools dia, ada alat dia untuk nak mengeluarkan hukum. Okay, macam mana kita nak keluarkan hukum dalam bahan mentah yang begitu banyak? Mana satu ayat ni, apa alat yang kita nak guna untuk keluarkan hukum tu kan? Macam kita pergi ke laut lah tuan-tuan kan, orang pergi pancing tahulah kan. Maka
Maka kalau dia pergi ke laut, hanya bawa pancing saja, bawa umpan saja, dia letak joran, mungkin seharian pun tak dapat ikan. Kan? Dia kata, aku penting bawa joran lah, aku ada sampan, aku beli lah joran paling mahal kat dunia ni. Okey lah kan, aku duit banyak kan, beli lah joran harga RM20,000. Okay? Duit banyak lah, pergilah naik bot, duduk. Seharian duduk, seekor ikan pun tak dapat. Sebab apa? Dia ada alat dia, tapi tak ada kemahiran. Tak kenal lubuk ikan tak tahu kan. Kemudian umpan pun tak tahu nak tangkap jenis ikan apa. Jadi itu kan semua ilmu yang perlu ada untuk pergi mendapatkan ikan. Jenis apa ikan kita nak. Orang nak jenahak, mungkin ada cara dia kan. Ada ikan yang mungkin jenis makannya menyambar. Okey, yang ni umpan untuk ikan ni jenis macam ni. Jadi orang yang mahir ilmu mancing ni dia tahu jenis-jenis dia. Macam begitulah. Kalau kita ibaratkan Al-Quran ini, bila kita buka saja, dia adalah maknanya satu bahan mentah yang kita tak boleh nak, kita sebagai orang awam yang tak ada kapasiti itu, kita tak boleh nak keluarkan hukum sembarangan. Kalau kita jumpa ayat, kita mau baca terjemahan. Oh, okey. Inilah hukum dia. Kan? Dia Quran sebut dah. Banyak orang yang berslogan hari ni, kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita kena pegang pada Sunnah. Kita ambil Quran dan Sunnah. Jadi dia ambil Quran Sunnah tu bahan mentah. Dia mesti disertakan dengan pandangan mujtahid. Dia mari pula datang kata, mujtahid dengan Nabi mana lagi besar? Dia nak uji pula lah, mujtahid dengan Nabi mana lagi besar? Kau nak ikut pandangan Imam Mujtahid ke nak ikut Nabi? Itu pun masalah juga. Awak tak faham kan? Imam Mujtahid ni bukannya dia bawa pandangan tu nak menafikan sabda Nabi. Dia nak bagi tahu kita macam mana kita nak berinteraksi dengan sabda-sabda Nabi, dengan ayat-ayat Quran. Sebab kadang-kadang secara zahir, saya nak sebut kadang-kadang secara zahir ada ayat-ayat Quran yang nampak seolah-olah macam ada pertentangan. Ayat ni cakap lain. Ayat ni cakap lain. Mana satu nak pegang ni? Kita kalau tak ada ilmu usul fiqh, kita kata Quran ni dah bercanggah dah ni. Quran ni dah bercanggah. Dah tak betul dah. Ya, sebab tu kena belajar lah. Kita kalau nak jadi mujtahid lah tuan-tuan kan. Kita kalau tak dituntut jadi mujtahid, ikut je lah fatwa, buka je lah kat WhatsApp kita fatwa dari Selangor, taib je lah, dah cukup lah. Apa nak pening kepala nak jadi mujtahid kan. Tapi nak cerita orang yang kadang-kadang dia ialah mungkin minat agama dan sebagainya, semangat kan, tapi terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang sebenarnya kurang tepat. Jadi macam tu juga hadis. Kadang-kadang dalam satu masalah ada hadis yang bercanggah, dan kita nak guna macam mana? Kan, macam mana kita nak sinergi kan? Antara hadis ni. Nomor satu kita nak pakai. Dia kata bukan susah. Hadis sahih lah kita kena pakai. Siapa pula ajar mesti kena ambil hadis sahih ni? Kita ambil hadis sahih lah. Yang tak sahih kita tinggal lah. Siapa dia pula kata kena mesti pakai hadis sahih? Dalam imam mazhab pun ada imam mazhab hadis sahih pun dia tinggal. Dia ambil hadis yang hasan. Sahih dia tak ambil, dia ambil hasan. Sebab pada dia yang hasan tu lebih valid, lebih kuat hadis tu dalam nak justify hukum tersebut. Pasal imam dia itu kena belajar kan, kena tahu macam mana para imam ni. Sebab tu perlu kepada ilmu usul fiqh. Perlu kepada ilmu usul fiqh. Saya ada jumpa satu orang hamba Allah kan. Dia kata, Ustaz, saya ni baca Al-Quran ni kan, bila saya baca banyak persoalan datang. Dia kata, saya baca Quran, terus saya baca terjemahan. Baguslah, orang ni bagus, orang baik. Dia kata, saya baca Quran, tapi dia baca Quran betul dia baca terjemahan. Dia kata, bila saya baca terjemahan, banyak persoalan datang kepada minda saya. Macam-macam persoalan datang, sehingga satu peringkat saya rasa macam Quran ni tak betul dah. Dia jenis orang suka berfikir. Masalah juga kan. Suka berfikir, baguslah berfikir, ni tak salah kan. Jadi saya kata abang kan, saya baiklah dengan dia kan. Saya kata abang macam ni lah abang kan, abang punya masalah ni satu je, abang kena belajar. Abang punya soalan tu sebenarnya valid, tapi jawapannya tak ada pada abang. Jawapannya ada pada guru. Abang kena cari guru tafsir.
Guru ni akan menjelaskan. Kalau tidak sampai bila-bila apa akan apa kata orang, berfikir dan membuat keputusan sendiri, dan sampai satu tahap mungkin apa akan tolak Quran lah. Sebab dia kata, oh bercanggah ayat ni, tadi ayat tu cakap lain, dekat sini lain pula. Kan? Sebab dia hanya pergi kepada terjemahan. Tu betul kata, kita jangan ingat orang Arab ni. Kita kadang kata orang Arab ni senang lah, untunglah jadi orang Arab kan. Senang Quran dah faham dah, senang masuk syurga. Siapa kata tuan-tuan? Arab kalau tak mengaji, tak boleh harap juga. Arab ni kena mengaji juga. Kalau dia tak mengaji pun dia tak faham Quran. Arab ni kalau tak belajar pun, dia tak pergilah menelaah macam kita belajar Quran di kelas fardu ain apa benda semua, nak faham ayat-ayat Quran, kita pun tak faham juga. Tu liberal tu lambat Arab liberal. Kita tengok dia tak faham Quran tu. Dia tak belajar, tak faham. Lepas tu jangan kita ingat asal dia Arab je, mestilah dia boleh Quran. Okay? Kita dengar, bila dengar tu, kita pula dulu dengar lagu Arab kat radio, nasyid gambarnya ni. Kita dengar lagu Arab di kat radio kan. Dulu-dulu lagu Arab banyak kat radio kan. Kita dengar, ni nasyid ni kan. Kita dengar Arab je, kita dengar nasyid lah. Padahal lagu joget-joget seksi-seksi semua. Kita dengar bunyi Arab, kita kata, wah ni nasyid lah ni kan. Ni qasidah kan maknanya ni kan. Arab Mesir ni qasidah ni kan. Okay? Jadi ilmu ni dia kena belajar. Dia tak terikat, tak ada kelebihan pun pada orang Arab. Walaupun dia bangsa dia Arab, mungkin ada kelebihan sikit je lah. Tapi kalau dia tak belajar, dia takkan dapat juga bahasa tu. Dia kena pergi menelaah juga, kena dapatkan juga maknanya kunci ilmu tu tadi, untuk dia memahami nas-nas Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab Risalah ini atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ni dia sudah boleh macam, dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah orang-orang yang macam dah ada kelompok-kelompok yang mula bercakap tentang Quran, tentang hadis dalam cara yang tak betul. Dia dah nampak ada benda tu. Jadi dia minta kepada Imam Syafi'i, boleh tak kamu tulis satu buku untuk jadi panduan, untuk kami ni. Macam mana kita nak berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Sebab ini sumber. Sebab kita bukan generasi sahabat yang hidup dengan Nabi dan nampak cara Nabi kan. Kita nampak cara sahabat berinteraksi. Tak semua orang faham Quran. Okay? Zaman tabi'in pun tak ada usul fiqh ni dibukukan, tak ada zaman tabi'in. Sebab para tabi'in menyaksikan para sahabat berfatwa. Mereka tengok sahabat berfatwa, okey ni sahabat berfatwa begini, okey mereka faham hadis ni begini. Tapi bila zaman selepas pada itu, Islam dah semakin berkembang, ramai orang ajam yang bukan Arab pun masuk ke dalam Islam, dan mereka datang pun dengan cara-cara kefahaman mereka yang pelbagai itu. Jadi memberi kesan kepada cara mereka memahami nas-nas Al-Quran, maka perlunya ada satu metod. Maka metod inilah yang disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Memang satu kitab bagi orang yang belajar usul fiqh kan. Bagi orang belajar fiqh, dia tak mungkin, dia tak jumpa kitab ni. Karya ni masih lagi dikaji oleh ulama sampai hari ni. Masih lagi ada karya-karya yang ulama buat analisis balik, maknanya edit balik, murnikan balik untuk bagi kefahaman kepada umat. Mana bayangkan tuan-tuan, kitab tu dah berusia 1200 tahun kan. Mana Imam Syafi'i kalau dia meninggalnya tahun 205 Hijriah. Kita ni dah 1400, maknanya lebih kurang 1200 tahun dulu punya kitab sampai kepada kita hari ni. Masya Allah kan. Jadi anak murid dia kata apa? Al-Muzani kata, aku baca kitab Risalah ni 500 kali. Ar-Risalah Risalah ni kalau ikut kaedah bahasa Arab, Risalah ni kalau nak disebut Risalah tu macam teori lah, teori. Risalah ni maksudnya teori. Dia ada banyak makna. Kalau budak hari ni, budak sekolah, kalau kita tanya Risalah tu apa, dia kata surat. Itu bahasa dalam kamus lah. Risalah tu adalah surat. Okay, betul juga. Tapi makna yang ulama guna dalam konteks akademik, bila disebut risalah tu, dia merujuk kepada satu bentuk teori, metodologi. Satu bentuk teori dan metodologi. Jadi
Imam Syafi'i memang dinamakan kitab dia risalah sebab dia refer ini adalah satu metodologi, metod bagaimana nak berinteraksi dengan nas-nas. Kalau ikut kisahnya Imam Syafi'i ni, beliau ni mengarang risalah ni katanya 2 kali. Satu ketika beliau di Baghdad, di Iraq. Satu lagi ketika beliau di Mesir. Dan yang Mesir itulah di final kan. Yang mana yang paling yang telah dimurnikan di situ. Dan beliau membaca kitab risalah ni berulang kali. Dia baca, dia minta anak murid dia ni baca ulang-ulang depan dia. Sampai dekat 50 kali baca, daripada kulit ke kulit. Dan kalau cetakan hari ni saya ingat lebih kurang dalam 200 halaman lebih lah, 300 lah. 300 halaman kalau cetakan hari ni lah. Dia punya kitab risalah tu. Jadi dibaca anak murid dia, maksudnya dia nak pastikan bahawa dia punya kitab tu lengkap. Sampai anak murid dia kata, Syekh, kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala. Anak murid pun dah letih lah. Dekat sampai 50 kali dia baca kan. Okay? 50 kali baca depan Tok Guru. Sampai Tok Guru tu nak betul-betul, dia nak pastikan tak ada kurang pun. Jadi bila dia rasa kurang, rasanya kat sini kena tambah lah. Dia kena tambah lah. Kan? Besok dia baca lagi. Rasa sini kena buang, sini macam tak perlu ni, macam ada salah ni, kena kurangkan pula. Baca kali ketiga ada pula rasa nak tambah lagi. Macam tu lah kan. Jadi sudahnya memang terasa tak sempurna je lah. Tu anak murid kata, Syekh, al-kamalu lillah, kesempurnaan itu milik Allah. Barulah Imam Syafi'i pun macam tersedar lah. Ya tak ya juga, Allah Ta'ala yang paling sempurna. Kita manusia kok macam mana pun pasti kita akan nampak kekurangan. Pasti kita akan nampak kekurangannya. Okey lah. Dia hantarlah kitab tu kepada Abdul Rahman Al-Mahdi, risalah tu. Jadi itu antara kitab Imam Syafi'i yang terpenting lah, kitab risalah ni. Kitab karangan Imam Syafi'i yang lain adalah kitab Al-Um. Al-Um ni apa dia? Al-Um adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi bagi ilmu fiqh. Setengah ahli sejarah menafikan kitab Al-Um dikarang oleh Imam Syafi'i. Mereka berpendapat kitab Al-Um dikarang oleh Abi Ya'qub bin Al-Buwaiti rahimahullah. Sebagai buktinya, Abi Talib Al-Makki pernah menyebut dalam kitab Qutul Qulub, ada yang mengatakan kitab Al-Um adalah daripada Al-Buwaiti. Beliau menyusun kitab Al-Um yang dikatakan pada masa sekarang daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini semua anak-anak murid Imam Syafi'i ya. Sebenarnya ia adalah himpunan daripada Al-Buwaiti, tetapi beliau tidak menyebut namanya di dalam kitab dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' menambah dan menyebarkannya kepada manusia untuk mengetahuinya. Semasa di Iraq, Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama Al-Hujjah. Kitab ini telah disahkan oleh 4 orang dari ulama, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Thawr, Az-Za'faran dan Al-Karabisi. Antara kitab-kitab lain, Al-Wasaya Al-Kabira, Ikhtilaf Alil Haq, Wasiyatul Syafi'i, Jami' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizan Al-Kabir, Jami' Al-Mizan Al-Saghir, Al-Amali, Mukhtasar Al-Rabi', Mukhtasar Al-Buwaiti, Al-Imla, Ikhtilaful Hadis, Al-Musnad, Mukhtasar Al-Kabir dan lain-lain. Imam Syafi'i menyusun setengah dari kitabnya itu pun beliau menulisnya sendiri. Di kitab-kitab, himpunan kitab-kitab atau karya Imam Syafi'i. Kitab fiqh beliau yang disebut kitab Al-Um itu memang kitab fiqh lah, yang dikata disusun oleh anak murid dia kan. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan ya, dia kata semua karangan-karangan mazhab Syafi'i, kita kena faham, semua kitab-kitab mazhab Syafi'i yang dikarang sebelum daripada zaman Imam Nawawi, yang sebelum pada zaman Imam Nawawi, daripada Imam Syafi'i nak pergi ke Imam Nawawi tu lebih kurang 500 tahun tempoh masa dia. Daripada Imam Syafi'i tu, Imam Syafi'i meninggal 205 Hijriah. Imam Nawawi meninggal dalam 670 lebih. 670 lebih. Mana lebih kurang 400 tahun begitulah kan jarak dia. 400 tahun. Mana jarak antara Imam Syafi'i kepada Imam Nawawi. Jadi kata semua kitab-kitab dalam mazhab, pandangan-pandangan hukum kena faham, pandangan-pandangan fiqh dalam mazhab Syafi'i tidak akan lagi diterima pakai.
melainkan pandangan-pandangan Imam Nawawi. Mana apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itulah yang terpakai sebagai pandangan muktamad dalam mazhab. Sebab tu hari ni tuan-tuan jangan pergi beli Al-Um. Kita kena balik kepada kitab Imam Syafi'i. Al-Um ni, tengok dalam kitab Al-Um sebut apa. Ulama Syafi'i sekarang pun tak rujuk Al-Um untuk dapatkan pandangan mazhab. Tak ada. Orang pun akan pergi kepada kitab Imam Nawawi. Contoh kitab Minhaj, kan? Biasanya kalau orang pondok ni, dia tahulah kitab Minhaj tu. Kitab Minhaj tu nipis je. Bukanlah nipis tu, bukanlah 10 muka surat, tapi maksudnya tak ada berjilid lah, satu buah saja. Nipis gitulah kan, dan satu buah gitulah kan. Lebih kurang dalam 200 halaman. Tapi kitab tu ada 70,000 masalah fiqah. 70,000 masalah fiqah dalam tu. Jadi semua kitab-kitab yang sebelum daripada zaman Imam Nawawi, semua kitab-kitab ni tak digunakan untuk fatwa, tak ada. Tapi untuk belajar boleh. Untuk belajar, untuk kajian tak ada masalah. Tapi untuk fatwa tak ada. Orang tak rujuk dah. Orang tak rujuk. Dalam fatwa orang takkan sebut pun Imam Nawawi Imam Al-Um dinyatakan dalam kitab Al-Um ke apa, tak ada. Sebab kitab tu tidak lagi dianggap sebagai valid untuk fatwa, tak ada. Yang valid untuk fatwa adalah yang Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i punya pandangan. Kenapa diorang berdua ni pula, sedangkan mereka jaraknya begitu jauh? Sebab apa? Sebab Imam Rafi'i ni dia memulakan, beliau ni sezaman lah, maksudnya berselisih begitulah dengan Imam Nawawi, kan? Jadi beliau ini memurnikan mazhab. So era dua orang ulama ni dianggap zaman pemurnian mazhab Syafi'i. Zaman pemurnian mazhab Syafi'i. Sebab tempoh masa yang panjang. Sebab Imam Syafi'i ada dua aliran. Satu aliran di Iraq. Kita tahu Imam Syafi'i duduk lama di Iraq. Dan di Iraq ada anak-anak murid dia, antara Imam Ahmad bin Hanbal, tadi tu Al-Karabisi, apa benda semua tu, kan? Ada anak-anak murid dia yang menyebarkan mazhab di Iraq. Dan beliau tidak batalkan. Beliau tak kata jangan sebarkan mazhab aku di Iraq, tak ada. Bila beliau pindah ke Mesir, beliau ubah pandangan-pandangan dan ijtihad beliau. Dan ada anak-anak murid dia juga di Mesir yang mereka menyebarkan mazhab tu di sana. Oleh itu mazhab Syafi'i lepas tu dia berkembang pula pada dua aliran. Dia ada situ ada apa, Al-Iraqiyin dengan Al-Khurasaniyin. Ada dua aliran pula. Ada aliran Iraq dan ada aliran Khurasan. Ni ulama dia punya susu galuh dia lah. Ada Khurasan ni belah-belah Iran sana. Ni belah Iran. Ada Iraq punya. So ada pula dua lagi aliran kat situ. Jadi semua aliran ini pandangan-pandangan, sebab antara zaman Imam Syafi'i nak sampai kepada Imam Nawawi sangat banyak karya-karya dalam mazhab Syafi'i. Sangat banyak. Imam Ghazali je paling tidak ada 3 buku Imam Ghazali. Imam Ghazali tahun 500 Hijrah. Sebelum tu lagi kan, ada Al-Mawardi lagi, ada Ar-Royani lagi, kemudian ada lagi ramai sangatlah nak cerita kan. Sangat ramai ulama. Jadi Imam Nawawi ni datang dengan Imam Rafi'i, mereka murnikan mazhab. Macam mana disebut Imam Nawawi bila dia nak karang kitab Minhaj. Bila nak karang kitab Minhaj tu, dia dah buat analisis. Dia dah buat analisis kepada 500 kitab mazhab Syafi'i. 500 tuan-tuan. Mana kalau hari ini, kalau Imam Nawawi tu kalau hidup balik, hiduplah lagi hari ini kan. Kalau hidup zaman kita, mana ini tahap profesor lah orang panggil. Profesor hebat lah kan. Maksudnya dia buat satu kajian analisis kepada 500 kitab mazhab Syafi'i kan, dan dia murnikan pandangan-pandangan tu. Dia kata inilah pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Setelah dia buat analisis, melihat kepada metod Imam Syafi'i sendiri. Sebab bila ulama menulis karya-karya mereka, kadang-kadang mereka berijtihad, mereka mengeluarkan pandangan tidak selari dengan apa yang dinaskan oleh imam. Imam Syafi'i, maksud apa yang Imam Syafi'i naskan, apa cara dia, metod dia guna tu apa kan? Jadi mereka ni dikira sebagai mujtahid mazhab. Macam Imam Nawawi apa benda semua ni, mereka ni dikenali sebagai mujtahid mazhab.
Mujtahid mazhab ni mana ulama yang datang dan mereka berijtihad dalam kerangka mazhab. Kalau mujtahid mutlak, dia tak terikat dengan mazhab. Mutlak maksudnya dia tak terikat dengan mazhab. Jadi dia sendiri ada mazhab dia. Mana ini kita kata mujtahid mutlak. Tapi mereka ni mujtahid mazhab. Bila mujtahid mazhab, dia mesti terikat dengan metod mazhab. Cara mazhab dia, Imam Syafi'i macam mana cara dia keluarkan hukum. Okay? Kalau bila bertemu hadis, macam mana cara Imam Syafi'i menyelesaikan pertemuan antara hadis. Kalau hadis bertemu dengan qiyas, macam mana beliau selesaikan masalah pertemuan ini? Contohnya kan, jadi setiap mazhab ada metod-metod dia sendiri. Jadi Imam Nawawi beliau muncul zaman 600 Hijrah begitu, murnikan balik semua pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau menulis kitab beliau tu Minhaj itu dirujuk kepada hampir 500 karya mazhab Syafi'i. Tengok ni pandangan, sebab kitab tu dia punya ada kronologi tuan-tuan, kronologi kan. Biasanya ni kitab Indo, datang ulama dia huraikan kitab tu, dia huraikan. Datang ulama kedua, dia hurai lagi. Datang ulama ketiga, dia tengok ni panjang sangat ni, dia ringkaskan pula. Ringkaskan pula. Datang ulama yang seterusnya, dia tengok ini ringkas, macam ringkas sangat, ditambah pula sikit lagi. Main pula yang ni, dia hurai lagi. Macam itulah karya tu berkembang macam tu. Dia sesuaikan dalam bentuk zaman tu. Dia boleh tengok macam contoh Imam Ghazali kan, dia karang kitab. Mula-mula dia karang Al-Wasit. Al-Wasit ni berjela-jela, panjang, berjilid-jilid. Bila dia kata, bila tengok orang tak berapa rajin sangat nak membaca, kan, panjang berjela kan, maka dia keluarkan kitab dia Al-Wasit. Al-Wasit ni pertengahan lah. Tak adalah panjang sangat. Al-Wasit. Tengok yang pertengahan ni pun, yelah adalah peminat dia kan, tapi yelah orang mana tak apa nak rajin sangat kan. Sudahnya dikeluarkan Al-Wajiz. Satu jilid je. Satu jilid. Al-Wajiz. Okay, senang. Okay, boleh rujuk ni saja. Jadi itu cara ulama berkarya antara zaman demi zaman macam tu lah. Jadi Imam Nawawi dia pergi rujuk balik daripada yang induk tu sampai dia punya susul galur kitab ni kitab ni yang asal mana, yang ni huraian dia. Kalau zaman tu katalah contoh kita Al-Um kan, ada 5 orang anak murid yang menyebarkan kitab tu. Tengok 5 ni, lepas tu tengok pula dia punya huraian-huraian ulama lain pula yang menguraikan, ulama lain yang meringkaskan. Tengok balik semua pandangan-pandangan tu, dan kemudian dia murnikan. Hasil rujukan kepada 500 kitab mazhab Syafi'i. Dan bila Imam Nawawi karang kitab Minhaj itu, ulama lain pula datang selepas itu. Generasi yang datang selepas Imam Nawawi meninggal, mereka ambil kitab Minhaj itu, mereka pula buat huraian. Mereka pula huraikan. Sebab ialah bila kitab tu ringkas, dia bahasanya pendek-pendek je. Sebab tu kalau orang tak mengaji talaki kitab-kitab macam tu, dia susah nak faham ibarat dia. Sebab tu dia kata Minhaj ni Umdatul Mufti, rujukan para mufti. Para mufti. Bahkan kalau tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, kadang-kadang dia hafal kitab tu. Dia hafal Minhaj tu macam dia hafal ayat Quran. Daripada kulit ke kulit. Dia hafal setiap ibarat dia. Ni bla bla bla, Imam Nawawi sebut begini kan. Sebab dia dah kata orang bergelumar dengan kitab tu. Bergelumar dengan kitab tersebut. Jadi ulama yang datang kemudian selepas pada Imam Nawawi menghuraikan kitab itu, dan jumlah huraian syarah, disebut syarah lah, masalah disebut syarah lah. Syarah kepada kitab tu saja menjangkau 500 judul. 500 pula. Maknanya ada 500 ulama yang datang selepas zaman Imam Nawawi yang berkhidmat untuk kitab Minhaj ni. Sampai hari ini tuan-tuan, sampai hari ini ada lagi ulama-ulama yang masih lagi menghuraikan kitab Minhaj. Minhaj tu termasuk kitab Minhaj, Al-Fiqh Minhaji ni pun, Al-Fiqh Al-Minhaji yang dia terjemahkan dalam bahasa Melayu tu pun, memang itu asalnya diambil kan,
Diambil daripada kitab Minhajul Talibin itu. Dan Talibin itulah kemudian disusun balik dengan bahasa yang moden, disertakan dengan dalil-dalil. Sebab kalau kitab Minhaj memang tak ada dalil langsung. Tak ada lah, satu dalil pun tak ada. Saya ingat kalau ada pun sebut sikit sangat lah. Dalil memang tak ada. Sebab kitab fiqah dia memang tulis betul-betul fiqah semata-mata. Sebab tu perlu ada huraian. Jadi generasi yang datang kemudian, bila dia tak faham yang itu, dia tengok kitab Imam Nawawi, dia kata Imam Nawawi tulis kitab dalil pun tak ada, macam mana ni? Orang tak faham. Jadi datang ulama kemudian, dia syarahkan, letak dalil. Pandangan ni dalilnya mana? Hadisnya mana? Datang ulama kemudian, bila dia tengok zaman semakin berkembang, contohlah bila zaman semakin ke depan, tahap penguasaan ilmu orang makin berkurang. Makin berkurang, makin orang kurang faham kan? Jadi dia terpaksa huraikan pula kalimah-kalimah tu. Ada perkataan yang mungkin diguna pada waktu dahulu, orang dah tak guna zaman sekarang kan? Contohlah kalau kita baca kitab Jawi, tuan-tuan kan, kita kitab Jawi kan, kalau kita belajar kitab fiqah, dulu kita belajar kitab fiqah kan, air, dia kata air ni, kadar air ni, dia kata air yang kalau air tu kurang daripada 2 kolah, air tu kurang daripada 2 kolah, okey, maka kalau air itu digunakan untuk bersuci, maka air itu sudah jadi air mustakmal. Air 2 kolah. Kalau kita hari ni 2 kolah kat budak-budak, apa dia faham 2 kolah tu? Dia faham 2 kolah masjid tu, tuan-tuan. Sebab itu ibarat lama. 2 kolah ibarat lama. Dululah, mana sebab ulama Jawi pun dia ambil kitab dalam kitab Jawi tu lah. Qullataini, qullah. Qullah dia asalnya qullah. Jadi ulama Jawi dia tak kolah. Jadi kita pun dah jadi kolah dalam bahasa Melayu. Kolah, bila sebut kolah, apa dah tu kolah lah tu. Jadi bila sebut kolah tu, orang terbayang 2 kolah. Ui, 2 kolah ni gambar besar, 2 kolah Olimpik ni kan? Sebab kita faham kolah kan, anak kita faham kolah lah ni. Jadi 2 kolah. Kita faham 2 kolah ni kan. Lepas tu dia kata 2 kolah ni bersama dengan berapa? 36 tin minyak tanah Baghdad pula. Aduh, kenapa tak minyak tanah kedai asing je? Kita yang kedai asing tahu lah, asing kat kampung kita, kedai asing beli minyak tanah dulu kat kampung kan, kedai asing kan, bersama dengan 36 kan. 2 kolah ni dikata bersama dengan 36 tin minyak tanah pula. Tadi kita air, ni kita minyak tanah pula. Nampak? Jadi kitab ni perlu dimurnikan dengan bahasa moden. Orang tak faham dah 2 kolah. Sekarang ni 2 kolah, terjemahkan, oh sekarang ni ukuran isi padu dia. Isi padu, kena cerita, okey, isi padunya 60 cm. Maknanya dia datang sebut 1 hasta dan sejengkal, lebih kurang 60 cm. Okey, 2 kolah ni isi padunya 1 hasta dan sejengkal, lebih kurang 60 cm. Panjangnya, lebarnya, dalamnya. Besar ni je, besar meja ni je, tuan-tuan. 1 kolah tu besar meja ni. Okay, 2 kolah. 2 kolah tu besar meja ni. Kolatai tu besar meja ni saja. Saiz kolah. Jadi bukanlah terbayang kalau budak sebut kolah, dia terbayang 2 kolah masjid tu. Nampak? Jadi cara penggunaan bahasa, timbangan, jarak, apa benda semua macam sebut. Okey, jarak, jamak dan qasar dalam kitab fiqh disebut marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi kita kata 2 marhalah. Kalau orang dulu sebut jarak ni, kalau dulu-dulu lah kan, zaman-zaman dulu punya bahasa apa? Ya, dia kata apa? Sepelaung. Sepelaung tu maksudnya sekali jerit nama orang kan, jerit suara tu sampai paling jauh tu kat mana? Sepelaung kan. Sampai hujung suara tu dengar jerit, oh kan, orang sana dengar. Macam itulah jarak dia kan. Mana sepelaung tu mana jauh lah kan. Lepas tu pakai rantai, berapa rantai kan. Kalau orang asli
sebatang rokok je dia kata. Kan? Berapa jauh ni? Tak adalah jauh sangat, sebatang rokok je. Kan? Tapi sebatang rokok dia dengan kita lain. Sebatang rokok dia diisap sikit, padam, sangkut kat telinga, berjalan lagi. Kan? Dia sebatang rokok dia, kita ingat sebatang rokok, ni 5 minit sampai dah ni. Sebatang rokok dia setengah hari. Sebab dia isap sikit, berhenti letak kat telinga, lepas tu jalan lagi, isap lagi, letak kat telinga. Kan? Kita dekat je ni 5 minit, kita tak sampai lagi. Memanglah sebatang rokok kita dengan dia tak sama. Dia berhenti-berhenti kan. Jadi zaman berubah, cara orang memahami itu pun dah berubah. Zaman sekarang dah guna sistem lain apa semua kan. Jadi 2 marhalah. Orang tak faham. Dia kena kena balik, murnikan balik. Adalah ulama baru datang, tengok balik, 2 marhalah ni kilometernya berapa? 83 kilometer. Ke atas. Itulah kadar 2 marhalah. Sebab nak tentukan marhalah tu pun kadang-kadang isu juga kan, nak betul-betul spesifik marhalah zaman Nabi tu macam mana dalam hadis tu kan, yang dikira Nabi safar daripada sini ke sini. Nabi tak sebut 2 marhalah tu. Ulama mujtahid lah, dekat mana, jarak antara mana ke mana yang Nabi pasarkan. Jadi nak ukur jarak tu antara tempat ni ke tempat ini. Inilah jarak dia. Ini jadi kira marhalah. Sebab tu karya tu datang silih berganti. Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu, orang dah tak jadikan dia rujukan untuk fatwa. Tak ada. Fiqh tu macam kitab tu kan, tak ada dah. Jadi kitab Imam Nawawi itulah, Imam Nawawi kitab dia lah yang dijadikan rujukan dalam berfatwa. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berselisih pandangan, maka dia akan ambil pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi itu lebih kuat berbanding dengan Imam Rafi'i. Itu kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Kalau kedua-dua imam ni tak ada pandangan, Imam Rafi'i Nawawi, dia akan pergi kepada pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syamsuddin Ar-Ramli. Seorang di Yaman, seorang di Mesir. Ini zaman yang kemudian 900 Hijriah. Ini pemurnian era kedua. Pemurnian kedua yang berlaku dalam mazhab Syafi'i. Sebab kitab sama jugalah. Sebab kitab Minhaj tu ramai pula ulama datang selepas tu syarah. Orang ni syarah, orang ni buat. Sebab seronok kan, ni kitab hebat ni, semua orang rasa nak berbakti pada kitab tu. Ulama semua rasa, aku rasa kena tulis lah pasal kitab ni. Jadi semua orang rasa nak berbakti. Jadi semua orang hurai, ini pun syarah apa semua. Kadang-kadang ada yang terpesong sikit, terkeluar sikit daripada pandangan yang muktamad contohnya. Jadi datang mereka yang kemudian ni murnikan balik. Ini pemurnian fasa yang kedua begitu tuan-tuan. Okey, kita berhenti sebentar untuk azan Isya. Allahu
Asyhadu an la Jadi itu tuan-tuan, tadi kita sebut tentang kitab-kitab yang ditinggalkan kepada kita oleh Imam Syafi'i. Dan kitab-kitab ni sangat penting lah sebenarnya bagi para pengkaji. Karya-karya dan kitab ini melambangkan atau mewakili pemikiran penulisnya, dan kemudian dia juga menggambarkan apa bentuk sosok budaya pada waktu itu. Bagaimana keadaan masyarakat pada waktu itu. Jadi kita melihat kepada karya-karya klasik ini memberi gambaran kita kepada pengkaji lah. Jadi bentuk-bentuk bahasa yang digunakan itu menggambarkan okey, ini bahasa orang dulu. Karya-karya ni kan, so sebab tu kita kata kalau orang buat kaji purba kan, buat kajian arkeologi, kalau dia buat kajian arkeologi, dia nak tahu zaman itu apa kita kata, nak tahu Islam sampai kat situ bila. Contohnya kan, kalau kat tempat kita lah kan, Nusantara ni, antara penemuan-penemuan tu adalah wang siling lama. Wang siling, kalau jumpa siling-siling lama macam arkeologi kan, dia akan tengok ini siling ni ada tulis apa kat sini. Kat sini ni kalau ada tulisan Jawi ke Arab ke, tengok oh ini Arab ni kan. Lepas tu berujuk pula tulisan Arab ni kan, tulisan zaman bila. Jadi rujuk pula kat Timur Tengah sana, zaman-zaman Abbasiyah ke apa, Bani Umayyah ke contohnya kan. Tengok, biasa orang akan guna batu nisan. Batu nisan tu biasa ada batu nisan, ada tulisan Jawi. Jadi akan dia tengok, lepas tu dia akan tengok batu tu sendiri kan, ukiran dia, ini ukiran ni zaman bila. Batu ni kan, batu ni datang pada mana? Batu tu sendiri. Jadi itu, jadi orang buat, bila karya-karya ni penting maksudnya nak memahami pertama cara pemikiran penulisnya, kemudian sosio budaya pada zaman itu. Zaman itu macam mana? Zaman itu bagaimanakah? Bagi tengok sifat dan peribadi Imam Syafi'i, bagaimanakah fizikalnya,
sifat dia macam mana Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i seorang yang tampan rupa parasnya, badannya tinggi serta lehernya jinjang, okay? Tinggi. Warna kulitnya kemerah-merahan. Ini orang Arab ni tuan-tuan ni, lahir di Palestin kan. Orang kalau lahir, kalau di kawasan-kawasan Mediterranean ni, memang dia macam tu dia punya tu. Kulit-kulit dia tu memang kemerah-merahan. Kawasan Mediterranean ni. Dilahir di situ lah, dekat Mediterranean, lahir di Gaza. Suaranya merdu dan baik sebutan. Maksudnya fasih lah. Fasih, kita tahulah kenapa dia fasih kan. Sebab dia duduk dengan kabilah Uzair 10 tahun, duduk dengan kabilah Arab. Orang ramai kerap menangis apabila mendengar bacaan Al-Qurannya. Beliau memakai sebentuk cincin yang tertulis padanya, cukuplah Allah sebagai thiqah bagi Muhammad bin Idris. Cincin, itu cincin dia lah. Beliau seorang yang tajam pemikirannya, tinggi kefahaman serta luas pandangan. Ini memang terbukti lah, tajam fikiran. Sewaktu beliau datang menemui Imam Malik sendiri, beliau dah menghafal hadis-hadis dalam kitab Muwatta. Dia dah hafal siap-siap dah, baru jumpa Tok Guru. Bishr al-Muraisi Bishr al-Muraisi pernah berkata, lelaki ini akalnya menyamai separuh akal ahli dunia. Maknanya cerdik sangat. Separuh penduduk dunia punya akal seolah-olah terhimpun. Maknanya ini satu ungkapan, kalau kita kata pujian lah, diberikan kepada Imam Syafi'i. Beliau seorang yang hebat dalam perbahasan, okay? Fasih lidahnya, jelas penerangannya serta kuat imannya. Okay, jadi mana orang yang sangat pintar lah, pintar. Dan kepintaran beliau ni, kita tahulah bagaimana ketika beliau bercakap dengan khalifah apabila dibawa ke Baghdad daripada Yaman ketika difitnah, cuba menggulingkan kerajaan. Jadi bila raja bercakap, khalifah bercakap dengan beliau, nampak dari segi gaya dia bercakap tu pun nampak ini bukan orang biasa. Kan, maknanya bahasa yang digunakan tu pun adalah bahasa orang yang punyai tahap, maknanya orang terpelajar lah, terpelajar. Mana kalau orang ni betul-betul penjenayah, kalau dia ni betul-betul pemberontak, kan, mesti cakapnya lain. Tapi ini bahasa dia guna ni, ini bukan pemberontak punya bahasa ni, ini orang belajar ni kan, begitu. Jadi khalifah pun zaman itu kita faham lah, khalifah pun cerdik pandai. Khalifah buat majlis ilmu, buat majlis debat dalam istana. Itu dulu punya kan, khalifah kan. Ishaq bin Rahuyah pernah berkata, beliau adalah ahli pidato kepada ulama dan banyak mengetahui rahsia jiwa. Beliau banyak berpidato, berdialog lah, berdialog di Baghdad kan, berdialog dengan ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian bila ke Mesir, ada juga majlis-majlis dialog dengan ulama-ulama di Mesir. Sebab kita tahu di Mesir pun ada mazhab-mazhab, ada tokoh-tokoh mazhab di sana. Antara akhlaknya ialah beliau menjaga maruah, sangat menjaga maruah, sehingga Yahya Ibnu Ma'in pernah berkata, jika dusta itu harus, nescaya tentulah Imam Syafi'i menahan dari berdusta kerana menjaga maruah. Maknanya sampai tahap macam tu lah, kalaulah berdusta tu boleh, kan? Dia kata nescaya Imam Syafi'i akan menahan diri daripada berdusta, sekalipun dusta tu boleh. Macam tu dah nak gambarkan begitu menjaga hanya harga dirinya, kan? Harga dirinya yang begitu, maknanya ialah dia jaga kedudukan dia lah. Dia tak nak, ya, sebagai biasalah ulama ni dia ada dia punya izzah dia. Izzah. Ada dia punya izzah, dia takkan sewena-wena kalau orang tak bagi dia, maksudnya kalau orang tak letakkan dia pada kedudukan yang betul, kan, maka dia akan tinggalkan orang tersebut, kan. Kita kenal zaman sekarang pun ada tuan-tuan, ada kita dengar cerita-cerita ulama-ulama zaman sekarang apabila mereka tidak mendapat layanan. Maksud layanan bukan kedudukan tuan-tuan, bukan jawatan, bukan dia nak jawatan.
Ada satu masjid tuan-tuan, ada satu masjid kat Malaysia ni, saya tak nak sebutlah daerah mana. Jadi dia buat majlis. Maka dalam majlis tu adalah satu orang alim lah, orang alim datang, kan? Okey, orang alim tu datang dan orang ni pun syekh, dia pun alim juga. Anak murid dia pun ramai dekat Malaysia, orang dia pun alim juga. Jadi dia nampak masjid ni double standard. Tak sebutlah masjid ni kan. Masjid ni double standard dalam meraihkan ulama. Sebab mungkin yang datang ni, ni daripada Arab, yang ini bukannya Arab ni, ini orang sini je. Jadi tak payahlah kita nak bersungguh-sungguh sangat kan. Dia Arab ni kena jaga betul-betul. Jadi maknanya penghormatan yang diberi oleh masjid itu bukan melihat kepada ilmu tuan guru tadi, melihat kepada kulit bangsa dia. Kan? Oh ni Arab ni mesti lagi alim ni kan. Jadi Tok Guru tu tinggal masjid tu, tak nak mengajar dah situ. Sebab dia tak nak diri dia dijadikan, maknanya orang kat sini tak pandai menilai ilmu. Tak pandai menilai aku ni bukan soal nilai aku, ni ilmu aku ni. Ilmu. Dia bukan nak jawatan. Tapi cara kamu menilai tu nampak pada mata ni double standard. Kan? Double standard. Jadi ulama ni biasa jaga diri mereka, jaga izzah mereka. Supaya mereka ni tidak dimudah kata orang dikontang-kantingkan. Okay, begitu kan. Dipermainkan oleh orang. Tapi orang tak pandai nak menilai kan. Dia kata ni Syekh Arab ni, kita kena jaga betul-betul ni kan. Ini orang kita je kan. Macam tu. Memang ada orang melihat begitu. Jadi mana bukannya penghormatan tu diberi kepada ilmunya, tapi melihat kepada siapa dia ni. Ada orang menilai macam tu kan, bukan melihat kepada ilmu. Jadi itu tentang sifat dan peribadi beliau, tuan-tuan ya. Kita berhentilah setakat itu dahulu. Nanti kita sambung lagi tentang biografi Imam Syafi'i ini. Apakah lagi yang beliau tinggalkan kepada kita daripada mutiara-mutiara ilmu beliau kepada kita, untuk kita lebih lagi menyayangi beliau sebagai ulama dan sebagai imam bagi mazhab kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita kongsikan pada malam ini, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu tadi saya lemah, mohon ampun dan maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.